Rahman. Ya. Siratal Mustaqim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي ولا هلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selesailah sesi solat sunat tasbih, sempena ambang kemerdekaan. Selesailah sesi munajat dan insya-Allah kita akan bersama-sama dalam tazkirah. Hanya sekadar berkongsi kalam guru. Bukanlah nak mengajar, moga-moga memberi manfaat buat kita semua dengan tajuk yang dipilih oleh surau An-Nur, menggapai cinta Allah ya wadud. Kalau kita tengok perkataan sini, ya wadud itu adalah nama Allah yang dikategorikan sebagai Asmaul Husna, Asma wal Sifat. Ya wadud ini membawa maksud yang maha mencintai. Maka dialah yang mencintai kita. Dan dalam diri kita ini mentajalikan akan sifat-sifat Allah. Contohnya kita cinta pada suami kita cinta pada kita. Hakikatnya siapa yang mencintai? Allah. Kita cinta pada anak-anak kita. Sayang, kita rindu kan. Kalau awal-awal kahwin, ya suami. Dah hujung-hujung setengah abad hilang suami. Turun pada anak. Anak dah besar-besar, dia turun pula pada cucu pula. Kita ni masalah sikit. Dulu anak kecil kelik anak. Anak dah semua dah besar, dia kelik siapa? Dia sibuk kelik cucu pula. Allahu Akbar. Itu menzahirkan akan cinta. Yang kadang-kadang ada orang panggil mahabbatullah. Mahabbatul itu membawa maksud cinta kepada Allah. Apakah itu cinta? Tulis surat cinta pandai. Tulis surat cinta berbedak pula. Dilipat-lipat dah lah. Buka-buka penuh, bedak kepuh. Yang faham, tak faham sudah. Kalau yang gelak kuat tu, kita samalah generasi tu. Apakah itu cinta? Menurut Imam Al-Ghazali, cinta ialah kecenderungan jiwa yang amat kuat dalam diri seseorang kepada sesuatu atau seseorang yang lain yang boleh memberikan apa? Kelazatan, manfaat dan akhirnya ianya serasi dengan fitrahnya, melahirkan tabiat. Ini daripada ungkapan Imam Al-Ghazali. Itulah cinta. Maka biasa kita dengar, tak kenal maka tak cinta. Daripada mata jatuh ke hati. Daripada hati keluar ke muka. Banyak pepatah.
Persoalannya, kita kenal tak akan diri kita? Macam mana nak kenal Ustazah? Kita sendiri tak kenal diri kita. Maka jika kita tidak mengenal diri kita, bagaimana mungkin kita nak kenal Allah? Saya faham lah Ustazah. Saya kenal diri saya. Saya ni barat. Itu bukan sifat Allah. Saya kuat cemburu Ustazah. Itu bukan sifat yang baik. Maka insya-Allah, kalau tak salah saya berapa hari bulan, kita akan buat kenali inspirasi dirimu. Dengan kenal dirimu, kenal Allah. Ini tajuk yang best ni. Saya tak buka ramai. Kita buka 30 orang ada bayaran. Siapa yang nak boleh PM saya. Kalau tak silap saya ada 20 saja seat kosong. Itu pun tak viral lagi. Sebab saya bukan viral pun. Ada, kalau tak silap kita buat di ni Kak Ros. Masjid Saidina Hamzah. InsyaAllah. Ada dewan tu. Dulu saya rajin buat kuliah kat situ. Orang panggil. Sekarang tak ada dah Kak Ros. Orang tak panggil. Begitulah kita. Bila orang panggil kita boleh datang. Orang tak panggil boleh datang tak? Tak boleh. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang ni sebab Allah panggil. Dapat poster Kak Ros hantar. Nak pergi ke tak nak pergi? Kalau nampak Kak Ros hantar, tak apalah, lain kali. Dia banyak mencipta alasan. Kerana apa? Tak cinta. Cinta ini kena lahir dengan pengorbanan. Kalau kita nak cerita bab tauhid ni, dia dalam sikit. InsyaAllah semua tidur. Saya tak nak. Sebab surah An-Nur ni saya baru masuk. So saya tak boleh garang-garang. Sekejap lagi kan jodoh kita sampai di sini saja. Saya tak nak. Saya nak jodoh kita berpanjangan sehingga ke syurga. Jangan jadikan perkenalan saya hari ni kenal maka lepas tu hilang dah. Mampu. Tak ingin aku panggil Ustazah. Dia cerita tak faham ujung pangkai dia kata. Dia pula kata ke saya. Maka kita buka apakah arti cinta. Kita bawa balik cinta kita dulu dengan suami kita. Makcik macam mana nak ingat dah 40 tahun. Masa ni lah nak buka. Nak cerita. Macam mana kita dulu nak menggamit cinta kepada suami kita. Mula-mula dia jadi macam adore. No. Kalau kita bercinta dengan suami kita di pejabat, apa yang kita nak buat? Kita nak kita ni menjadi perhatian dia, betul tak? Dia tengah makan kat sini, buat-buat saja lalu depan. Ini contoh saya bagi. Nah, supaya dia nampak dan dia recognize kita ada. Apa lagi yang kita nak buat? Kita tahu. Ini kalau yang dia bercinta dengan suami dia, yang dia idam-idamkan lah. Saya tak pastilah. Mungkin ada di antara hajah-hajah sekalian yang memang terus apa? Terus kahwin je. Tak tahu. Tiba-tiba datang, okey saya terima. Kita bawa pada general sekarang. Kita nak suami yang macam mana? Kita nak perhatian dia. Contoh pergi surau. Kita berkenan dengan imam. Make sure imam tu single. Jangan lelaki orang. Contoh. Kan? Oh imam tu ya Allah. Kak Ros pun kata bawa balik Mesir. Oh ya ke? Single and available. Masya Allah. Kita tak. Kalau dengar dia azan Ustazah, Masya Allah. Luruh hati saya. Rasa sebab apa? Baru dengar suara. Tak tengok lagi wajahnya. Dah cinta. Bergetar. Cinta. Kemudian kita kata, ya Allah. Tapi yang cinta kita. Nak kahwin tak boleh dia kenen dengan anak dia. Tak. Kita macam cakap ustaznya bagus. Sekian. Cinta. Kita nak perhatian dia. Apa yang dia suka kita buat. Betul tak? Perkenalan. Tukar nombor telefon. Awak dah makan? Dah. Okay. Sweet je. Sekarang ada tanya dah makan? Tak ada. Apa engkau dah makan? Tu dia tanya. Maka ketika itu kita rasa, ya Allah pagi-pagi. Masa zaman sekarang lah. Buka handphone, kita nak tengok siapa dulu. Yang apa? Yang mesej. Allah dia tak hantar mesej lagi. Kita nak perhatian dia. Apa lagi kita buat? Apa yang dia suka kita buat.
Apa yang dia cinta kita ikut. Kita tahu mak dia tu, ya Allah, taubatlah hum garangnya. Why? Tahu mak mertua garang. Tapi disebabkan cinta pada suami kita berubah tak? Berubah. Di situ lahirnya pengorbanan. Kita nak perhatian dia. Yang abang tak suka tahu ayam macam ni. Ya ke bang? Habis abang suka ayam macam mana? Abang suka kalau sayang suka di masjid. Kita ikut tak? Ikutlah. Kalau sayang, kalau tak sayang dah tak pingkau sutung. Dia kata. Betul, sebab sayang. Abang tengok kan, surau-surau An-Nur tu hajah-hajah dia baik je semua kan. Apa kata sayang join lah dia orang. Boleh bang, kenalkanlah. Dah. Cuba kalau kita tak sayang suami tu. Apa kita buat? Nak pilih calon isteri ke kat sana? Ya, cari kat dia. Sebab tak sayang. Perempuan biasa. Bila dah kena tinggal, barulah dia ingat. Semenjak arwah tinggalkan saya. Ketika itulah saya ingat. Saya lupa masak breakfast untuk dia. Dia dah meninggal kena tanam 7 kaki dalam. Ini masalah perempuan. Tetapi pengorbanan inilah yang kita perlu buat untuk menggapai cinta Allah dan juga cinta Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta pada Allah, kau ikutlah Rasul. Apa Rasul buat? Apa yang Rasul buat kita kena ikut. Perbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan rindu kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan sahabat tertanya-tanya kepada para sahabat. Dia tanya pada Rasulullah duduk. Dia kata, engkau tahu tak apa yang aku fikir? Apa yang aku rindukan? Sehingga para sahabat terdiam seketika. Iaitu Rasulullah sangat rindukan kita. Rasulullah kata apa? Akan ada di satu zaman di mana mereka tidak mengenaliku, mereka tidak pernah berjumpa denganku, tetapi mereka sangat rindu padaku dan aku sangat rindu pada mereka itu. Siapakah dia? Kita. Kita yang Rasulullah rindukan. Persoalannya, rindu kita pada Rasulullah sama tak seperti Rasulullah? Kita ketika hari hisapan nanti, siapa yang paling sibuk? Contohlah kita katakan, kalau buat kerja kahwin, siapa paling sibuk? Pengantin ke mak pengantin? Mak pengantin. Yang pengantin make up. Ambil gambar. Kecikit tu kerja. Mak pengantin huru-hara tak tidur malam. Mungkin tidur kat tengkeh. Sebab tunggu tapai nak masak ke apa kan. Tertenggerut situ. Pengantin boleh tak tidur? Tak. Yang paling sibuk adalah ibunya yang akan menguruskan perkahwinannya. Begitu juga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kita nak lalu dekat titian sirat tu, Rasulullah lah orang yang paling sibuk ketika itu. Ke hulu hilir. Dia nampak je umatnya duduk berdiri nak dihisap. Sujudnya terlalu lama. Mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau selamatkan umatku. Sebab apa? Cinta. Sehingga kan Nabi Musa alaihi salam minta pada Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Sebab nakkan syafaat dah. Kita kat mana hari ni? Adakah tangisan kita melebihi tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah tubuh badan kita sakit seperti baginda? Hari ni nak dakwah, segala ada. Yang fizikal pun ada, yang online pun ada. Nak dengan tak nak. Sebab apa tak terjentik? Cinta tak dalam. Yang datang dia jauh-jauh ni sebab apa? Saya tanya. Oh saja Ustazah nak tengok surah An-Nur. Datang dia jauh, Ustaz kenapa ni? Oh saja Ustazah nak jumpa Ustazah. Nak jumpa saya kan kat surau. Jumpa kedai makan, sedap sikit makan. Sebab cinta. Tanam rasa cinta je dalam hati itu. Ya wadu.
Mohon pada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha mencintai, ya Allah. Kami mohon dambarkan secebis cinta-Mu, ya Allah. Kenapa minta secebis, tak nak banyak-banyak? Siapa banyak dapat cinta Allah, banyak ujian dah kita tak tertanggung. Kita tengok kisah para rasul, para nabi tidak pernah lepas daripada ujian. Ya Allah, habis berikanlah secebis cinta-Mu dalam hati kami, ya Allah. Dapat nangis untuk-Mu pun dah syukur rahmat. Ini cinta. Pertama kena berkorban. Berkorban untuk apa? Untuk cintanya. Di dalam diri kita ada dirinya. Hajah pernah rasa panas tak? Panas? Panas kan? Bila panas kita buat apa? Kalau ada aircon, kita buka aircon tak? Kalau ada kipas, kita buka kipas kan? Siapa titik rasa panas tu? Allah. Kenapa kita buka kipas? Lepas kita buka kipas, sedap tak sejuk? Sejuk kan? Itu belayan Allah hakikatnya. Hajah pergi dekat tepi pantai kan? Jalan-jalan tepi pantai. Tiba angin datang tiup. Terbang tudung-tudung macam ni. Contoh kan? Itu sapaan Allah. Sebab tu bila orang kenal Allah, dia kata, Masya Allah. Kita pergi pantai tu bukan saja-saja nak tenang. Ketenangan dengan Allah. Tetapi Allah nak menzahirkan ketenangannya itu dengan cara begitu. Ketika mana kita diuji dengan sakit. Kan? Itu cara Allah nak suruh kita rapat dengan dia. Allah bagi kita sakit. Lepas kita sihat, kita kata apa? Alhamdulillah. Allah tidak pernah meninggalkan kita walau sesaat aja. Siapa yang tinggalkan Allah? Kita. Makan karipap seketul habis ingat hilang Allah. Lapar kena karipap. Mak ai. Bosa betul karipap ni. Boleh bola 4. Sahabat saya dia memang gelak kalau saya kata karipap belah 4. Dia tak percaya. Boleh. Kalau hari ni karipap dah orang panggil giant ada bosa ni ada bosa ni kat bola lampet. Tak nak bola, ngap bagi orang sebelah. Dah. Ini biasa berlaku. Sebab tu kalau dengan saya kalau dengan sahabat-sahabat ni, cawan ni share. Sebab apa? Kita sahabat. Ustazah takut COVID, bukan sahabat namanya tu. Betul tak? Ibarat seperti apa je? Cubit peha kiri, peha kanan terasa. Kita nak bina rangkaian itu sampai ke tahap itu. Punya cintanya kita. Sebab apa saya cerita pasal sahabat? Kerana Allah kata, Rasul kata, engkau akan jadi seperti mana yang engkau gauli. Bukan gaul buat tepung tu kan jahat. Gaul macam mana pula dah ustazah ni bahasa tinggi sungguh. Saya sekarang famous dengan perkataan bahasa tinggi. Saya pun tak tahulah bahasa tinggi mana. Tak boleh belajar ni ustazah bahasa tinggi. Saya belajar sekadar SPM tak tinggi lagi. Maksudnya perumpamaan. Nak tengok diri kita je. Tengok dengan siapa kawan kita. Tak tahulah ustazah. Saya ni ada seorang kawan kuat mengumpat. Dia kata kawannya. Sebenarnya diri siapa? Cerminan. Tengok diri kita. Sebab apa? Mula-mula kita nak berhijrah. Apa yang perlu kita buat? Allah akan hijrahkan kita dengan siapa yang kita gauli. Sahabat-sahabat baik kita dah tinggalkan kita. Kita akan dapat sahabat yang baru. Macam-macam Allah akan buat. Sebab apa? Cinta Allah itu suci. Suci ni macam mana? Suci daripada segala kekotoran. Sebab tu Allah filter kehidupan kita. Daripada kita ni, selalu orang akan cakap, bila saya nak berubah pada Allah, ustazah, saya ujian bertimpa-timpa. Betul tak? Sebab apa? Dengan ujianlah kita rapat dengan Allah. Kalau tak ada ujian kan, maka jangan keluh kesah dengan ujian. Tapi jangan minta ujian. Ya Allah, sesungguhnya aku hari ini tenang. Kau timpakan ujian.
Kan? Kita minta kepada Allah supaya mudahkan segala urusan. Sebab itulah dengan kalimah cinta ni, dia kena urai dengan cinta. Kadang-kadang nak lahirkan cinta ni dengan lagu. Lagu tak? Sebab tu kita tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibarat irama dan lagu yang sedang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu dia Maha mendengar, as-sami'un. Dia dengar. Ini tak macam nak lumba kereta baca tasbih mana? Apa benda tu? Bawa hati. Bawa hati kita macam mana nak melahirkan cinta. Tukar bahasa-bahasa kita. Cuba kita cakap dengan suami kita macam mana. Cuba kita cakap dengan orang biasa macam mana. Cuba cakap dengan suami garang. Memang kau nak tinggal. Oh, bang. Abang nak makan abang? Belum. Kenapa abang tak makan lagi? Tunggu awak lah. Ya Allah, bersemut saya bang. Betul tak? Kalau sekarang, kalau saya cerita, nyampah cik Cuba dulu. Kopet tak mau lepas. Balik nanti buat lah. Dah lah korbankan masa setengah hari yuk. Duduk suraan tu. Tinggalkan 4 lebay kat rumah. Balik-balik garang. Ustazah mana yang ajar kau ni? Lagi balik. Bang minta maaf. Biasakan dengan memohon maaf. Bang minta maaf bang lambat sikit ni kuliah habis bang. Abang dah makan? Dah. Alhamdulillah. Jom kita makan lagi sekali bang. Saya belum makan. Apa salah? Salah. Yang salah buat dengan suami orang. Tu salah. Kalau dengan suami orang bukan main gigi lebih lembut daripada lidah. Tambah Pak Imam kok. Bawa air. Minum. Ni air panas. Memanglah Imam tu nampak panas berasap-rasap kan. Minum pelan-pelan lah sikit ya Mak. Cuba untuk laki. Bang, mana nampak kowe belakang? Saya dah beli rasa 3 in 1 tu bang. Bukan saya suruh abang beli pun. Saya dah beli dah. Belah kiri tu bang, dia tulis hot, air panas. Belah kanan tulis cold, sejuk. Abang nak air apa? Air kopi. Atas tu je ada kopi. Abang nampak tak? Oh, kita dengan suami tak? Dah lah suami. Kita bawa balik kuliah kan? Bawa balik pada surah An-Nur sekejap lagi kan? Balik pendengar bang. Suami minta kopi. Dah kena marah. Apa kita dapat kat sini? Lebu. Nampak? Lebu. Sebab tu orang perempuan ni senang je nak dapat syurga. Hikmat dengan suami dia je. Tugas perempuan apa dia lepas jadi isteri? Layan suami, lahir anak. Buat je lah 2 benda. Jadi kilang, lahir anak. Anak. Ikut suka lah. Syurga lah, syurga. Tapi kenapa kita datang kuliah nak dapat ilmu? Tu je. So kejap lagi kalau balik, dapat air panas. Kalau imam ma'ai lembut botol cakap. Kalau imam tu kenyal lah. Kalau imam tu pak tua, kau lagi hantar. Kau lah pergi hantar. Suruh orang. Tapi kalau imam tu dengan suara, dengan wajahnya, ya Allah. Berebut pula dia nak pergi hantar. Kak Ros biar saya hantar. Kak Ros tak apa saya hantar. Tak apa lah saya hantar. Wah, kalau suami, panas ni bang. Suami pun minum. Mak, kan dah nampak asap tu kan? Dia marah suami tu. Ya suami. Kebir. Cuba balik ni kejap lagi berubah. Balik pada surah An-Nur. Balik jumpa suami bang. Maaflah bang lambat. Pertama suami kita akan pandang. Kali kedua dia masuk dalam WhatsApp group family. Mak engkau ni biar betul. Tiba-tiba minta maaf. Tak. Kita kena berubah. Lahirkan cinta. Yang hakikatnya cinta itu datang daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mana dia dengan siapa? Dia dengan Aisyah. Dia sampai dia masuk di rumah dia dengan Siti Khadijah. Benda pertama, dia masuk, dia cakap apa? Dia tanya isteri dia. Apa khabar? Kita balik pernah tanya suami apa khabar?
Gila ke apa? Dia tanya, apa khabar dia tanya. Dia tanya kepada isterinya. Betapa dia tanya kepada isteri. Kemudian isterinya akan bawa air. Daripada dapur bawa air. Apa yang dia buat dengan air tersebut? Rasulullah akan minum. Bila Rasulullah minum, kemudian dia akan serahkan kepada siapa? Isteri dia. Ada riwayat mengatakan dia akan suruh isterinya. Isteri bawa air ni. Dia suruh, nah yang minum dulu. Ada riwayat kata macam tu. Kemudian isterinya akan minum. Selepas itu baru dia bagi kepada Rasulullah. Rasulullah buat apa? Dia akan minum pada mana bekas isterinya minum. Soalan saya. Ada buat tak je? Terus kita kena buat program untuk tak? Minum-minum daripada bekas isterinya. Sehinggalah ada satu peristiwa ketika itu, kalau tak silap saya, Aisyah dia terasa hati. Dia buat air kepada Rasulullah. Tiba Rasulullah minum dulu. Rasulullah minum ni sampai nak dekat separuh. Ya, sila. Maka apa yang dia buat? Ketika itu dah tinggal separuh kan. Perempuan tidak boleh lari daripada rasa tak puas hati satu, cemburu tu. Dia tak boleh lagi. Dia berasa isterinya. Dia pun tengok lelaki dia minum. Dalam hati tu dah berbalah-balah kan. Macam-macam sangkaan dia. Kemudian dia pun tanya. Tak nak bagi ke dia minum air tu? Apa jawapan Rasulullah? Rasulullah kata apa? Sebab apa? Dia akhir ni dia bagi pada isteri dia minum. Nak tahu kan? Tahu apa jadi? Bukan letak gula tapi letak garam. Cuba kalau kita dah buat kopi letak garam. Apa jadi? Sembuh. No. Betapa halusnya kepribadian Rasulullah. Saya pernah terjadi satu peristiwa ketika dulu di Kelantan. Kita balik penat dah ni. Dengan sahabat-sahabat kita panggil on jihad training. Kita dah penat dah dia balik kuliah. Tengah malam tiba-tiba ada seorang guru saya tu dia kata buat air. Sahabat saya ni pun pergilah buat air. Buat air bersungguh-sungguh. Buat air kopi. Oh, kita memang sedap lah. Dia pun tuang. Bang tuang. Saya minum. Mak air. Dalam hati aku bila tekak tak betul ke apa. Rupa-rupanya letak garam. Nampak? Bukan tak pernah terjadi. Sampai macam tu kepribadian Rasulullah. Nak cerita apa? Romantisnya dia. Apa yang ada pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Allah suka. Saya nak tanya aja. Mandi dengan siapa? Baru-baru ya dengan suami. Hanya aja. Jahnya. Rasulullah mandi dengan isterinya. Betul tak? Siapa yang belum kahwin, jangan mimpi nak kahwin. Ibu dia kata macam romantisnya Ustazah. Macam nak kahwin je sebab rasa macam keserangan. Sebab cinta. Ini apa yang dia buat adalah kerana cinta. Rambut Rasulullah siapa sikat kan? Aisyah. Rambut suami. Tahu rambut Rasulullah Aisyah sikatkan laju. Rambut suami pun botak. Anggaplah bawa balik umrah. Nampak? Cinta. Sampai macam tu boleh buat ah. Balik nanti buat lah. Kalau tak buat Kak Ros kita buat program. Berapa gelak kuat dia ambil nama. Sebab apa? Ini cinta Allah. Sampai macam tu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada itu. Kalau tak boleh buat je, macam mana nak dapat cinta Allah? Sebab cinta Allah ni memang kena berkorban. Cinta Allah nak dapat ni kena bersusah payah, kena penat, kena menangis, kena lawan nafsu. Harta tak boleh, di sisi Allah tak boleh. Sebab tu kadang-kadang dalam perbahasan-perbahasan agama, dia ada dua. Satu harus, satu makruh.
Kalau yang betul-betul ikut kepada tauhid, yang makruh, yang harus jadi makruh, yang makruh jadi haram. Sebab apa? Cinta. Tapi kalau yang ambil enteng dan ringan, tak apa ustazah, benda tu harus. Tak. Cepat ya harus pada dia. Tak apa ustazah, benda tu makruh. Sebab cinta belum mendalam. Kena berkorban. Korban macam mana? Korban harta. Itu yang dilakukan oleh Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan, Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa lagi? Orang kiri dia, Umar Al-Khattab. Harta habis bagi. Sehingga dia cakap apa? Tinggallah Allah dan Rasul. Ada simbolik dalam cerita ni. Kenapa kena tinggalkan? Nak mendapat cinta. Sebab selagi mana ada harta, selagi itu perjuangan belum laju. Tak laju. Bukan saya kata suruh tinggalkan harta. Kejap lagi dah duk pakat bagi tanah ke saya. Duk pakat ustazah nak ambil lah kereta saya ni ustazah. Habis akak nak pergi macam mana? Tak apa, akak jalan kaki. Kita tak tahap macam tu. Tapi perlu tak buat? Belajar untuk perlu buat. Sebab apa yang kita ada ni, kita akan tinggalkan. Yang kita bawa ni tak tahu apa benda nak bawa di hadapan Allah. Bagaimana cinta Rasul kepada kita menzahirkan akan cinta Allah kepada diri kita. Kesantunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyakkan hidupkan sunnah. Bersiwak, memakai wangian, pakaian yang cantik. Pakaian yang cantik ini pun sama. Memang kadang-kadang pakaian tu cantik tapi kurang kemas. Kemas ini adalah sebahagian daripada Islam yang membentuk sebagai kebersihan. Kadang-kadang kita ni ambil enteng tentang kebersihan. Mentang-mentang Ustazah Aisyah munajat menangis melalak ada tisu. Dia hambus situ, letak situ dia pun balik. Siapa nak kutip ingat sini? AJK. Kutip dan buang. Melainkan tertutup. Kita nak selesai kejap lagi. Yang kerusi kena letak ke tepi. Itu bukan kerja AJK, itu kerja kita. Sebab Islam tidak lari daripada kebersihan. Tak lari. Islam ini sempurna, adil. Sebab itu bila kita makan, baca bismillah. Makan pun kena tempat yang bersih. Ini tak. Jangan jadi seperti apa? Pakaiannya cantik tapi kedut berjuta. Kedut. Tak boleh. Iskon itu sempurna. Buat yang terbaik. Nak dapatkan cinta. Kenapa kita kena buat macam tu? Kita nak perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak ni. Yang kita duk buat. Kenapa berzikir? Nak perhatian Allah. Supaya Allah ini boleh dengar suara kita. Supaya malaikat-malaikat juga akan mencari suara kita ketika mana nanti kita tak ada. Sampai tahap tu kita punya iktizam. Kita punya kekuatan. Kemerdekaan kita adalah merdekakan diri kita daripada segala ikatan dunia. Tidak ada yang terikat. Jangan ada benda ikat kita. Sebab itulah saya letak pendakwah bebas. Saya tak nak kena ikat. Ikat ni maknanya dia ada rules and regulation. Ini tak boleh, tak boleh. Tak bebas. Kita nak bebas. Terbang seperti burung. Kita nak bebas. Bebaskan roh kita daripada segala yang menghalang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala demi untuk mendapatkan cinta. Allah kasih kepada kita ini dengan Allah menzahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang cinta kepada Nabi, apa dia buat? Perwatakannya sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta ini yang pertama perlu dipupuk dengan ikut-ikutan. Tapi hari ni Rasulullah tak ada dah. Rabiatul Adawiyah pun jauh sekali. Ada Aisyah Rosli. Bukan Aisyah isteri Rasulullah. Sebab tu saya pun tak sikat rambut dia. Yang sikat rambut, ni nampak ni rambut ni pun tak sikat pun. Contoh. Maka kita berusaha menjadi yang terbaik. Ikutan yang bagaimana? Kita tengok yang baik, kita ikut. Tak boleh ikut, kita belajar. Sebab itu pentingnya sahabat.
Siapa yang belum ada sahabat macam ni cari. Ya? Kedua, cinta ini perlu dilahirkan dengan rasa rindu. Tidak ada rindu. Mahabbah Rasul jadi penjumbaan. Tu maka kalau cinta. Bagaimana nak lahir cinta? Nak dapat cinta Allah kena melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirkan rasa cinta, perbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, hidupkan sunnah baginda, makan makanan sunnah. Contohnya siwak, itu sunnah. Yang keduanya apa? Yang keduanya memakai wangian yang disukai oleh baginda apa dia? Kasturi. Pakai ya? Tak solat supaya hadir rasa cinta dan rindu. Sementara diberikan kesempatan kepada kita atas dunia ni, apa perlu kita buat? Kita kena pergi makan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat mana? Dan insya-Allah saya mohon doa dan saya dan seluruh sahabat saya, kami akan berangkat pada 14 hari bulan Disember. Bagi hajah yang nak ikut sama dengan saya boleh. Tak banyak kosong, ada 20 saja kosong. Banyak lagi ya. So kita pergi sama-sama lahirkan cinta. Dan alhamdulillah insya-Allah bersama dengan saya dekat sahabat-sahabat kita akan on dekat sana apa? Solat tasbih. Kita akan buatlah tazkirah sikit, tazkirah ringkas. Jomlah kita pergi. Sama berapa harga? Tak sampai 10,000. Makcik tu kata macam ni, duit mana ada? Duit tak ada. Memang. Sebab kita fakir. Yang duit tak ada sekarang, dalam bank ada. Ada susah tapi itu nak ada. Tanya betul-betul tak ada. Kalau tanya saya tak ada duit. Saya susah, saya tak ada duit. Tapi disebabkan Allah jemput saya kena pergi. Ini beza. Ada orang ada duit tapi Allah tak ada. Ada orang tak ada duit tapi Allah jemput. So nak pilih yang mana? Kalau yang ada duit, tolong pergi. Sebab apa? Duduk dekat makam baginda Rasulullah, lahirkan rasa cinta kepada dia. Kemudian barulah kita pergi bertawaf dekat Kaabah. Kenapa tawaf tu? Cinta. Sebab itu di dalam Kaabah, kalau kita masuk, ada apa dalam Kaabah? Kosong. Tak ada apa-apa, dinding je. Sebab itu bila kita ikut rukun, bila kita toleh pada Kaabah, jadi batal. Yang sebenarnya itu adalah simbolik saja. Dok kita pusing, dok tawaf itu hanya simbolik saja. Bukannya benda yang perlu kita sentuh. Bukannya benda yang perlu kita taksub. Sebab Allah berada di mana? Kenapa kita kena pergi bertawaf? Mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi hari ini ada orang bawa lah. Apa buat? Dia bawa handphone masuk tawaf. Kalau ikut ulama yang benar-benar, kita lagi. Saya tanya satu soalan. Kita kadang-kadang tengah honeymoon dengan suami. Honeymoon nak tahu orang ganggu. Tapi bagaimana kita dengan orang? Tak apa, susah kita nak tunjuk satu dunia. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tak jatuh haram. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Allah? Betul
jadi baru dia berlaku dari saya secara offline dengan perempuan macam sekalian. Tiba ada handphone kena rangkap. Dia ganggu tak saya? Dia ganggu. Begitu juga hubungan kita dengan Allah. Mengganggu sebenarnya. Tapi kita tak dapat takarub kedekatan. Maka kita hanya ambil yang apa? Yang baik kita ambil, yang tak baik tak ambil. Sebab tu kita kata kalau orang beriman yang harus pada dia pun dia jatuh makruh. Yang makruh pada dia jatuh haram. Dia memang tak nak buat. Maksudnya macam tu. Itu kedekatan cinta. Maka kita tengok yang pertama macam mana ada tahapan-tahapan menuju cinta Allah. Pertama, perbanyakkan membaca Al-Quran. Bukan sekadar baca Tabarakalladzi biyadihil mulk. Baca dah susah. Faham tak? Susah ni kan? Kita semua. Tapi saya punya pandangan lah untuk hajar-hajar ni yang sama dengan saya ni kan. Cukuplah memahami tadabbur. Baca Quran tu tak bertukar makhraj huruf pun okey dah. Kalau huruf ba tu bunyinya ba, tak adalah ba bunyinya sa, tu boleh bertukar. Makanya pandangan saya yang dah nak kata rumah kata pergi ni, tak payahlah masa ni nak belajar tajwid. Nun mati bertemu dengan ba je susah. Ini sekadar boleh dan kita memahami. Sebab perjalanan kita jauh lagi. Kalau anak-anak kecil tak tahu. Ini salah tu Ustazah. Yang makcik ni umur 72 tahun. Baru nak betul Al-Fatihah. Ada guru saya kata sekadar tidak bertukar makhraj jalan. Tapi kalau umur yang masih boleh belajar ni belajarlah. Ni huruf ni keluar lidah dulu. Makcik ni dah pendek. Lidah yang makcik tu besar. Selama ni makcik solat tak sah. Kenapa makcik lidah makcik tak terkeluar? Apa sebab? Sekadar tidak bertukar makhraj jalan. Sebab tu yang penting makhraj huruf. Tanwin tu, hukum-hukum tajwid tu, bila kita nampak ada satu tu, kita masukkan lah. Contoh, satu ni hukum ni bila undang susah, bila undang ni ada pecah lagi susah. Sekarang pada masa saya, pandangan saya tidak tahu. Maknanya tahu. Dan tadabbur. Bila tadabbur lahir pada tazakur, daripada tazakur lahir daripada ta'amul, daripada ta'amul itu barulah kita muhasabah. Baca Quran. Yang kedua, takarub kepada Allah melalui ibadah sunnah. Ibadah sunnah apa? Puasa Isnin Khamis. Contoh, keluarkan zakat. Apa lagi? Perasan tak banyak ayat Al-Quran dia kata keluarkan zakat dan sabar. Dia tak kata sabar dulu baru keluar zakat. Macam kalau tengok ayat Al-Quran dia kata zakat dulu kemudian baru sabar. Zakat dulu baru solat. Sebab tentang zakat tu nak kena keluarkan pengorbanan. Solat senang betul tak? Cuba setiap kali solat dekat Ainul kena bayar RM10. Masuk bayar RM10. Solat tu senang. Bukan kita tak ada duit. Kita ada duit. Tapi tak pernah saya berikan solat. Sebab tak nak keluarkan ni. Maka banyakkan yang beri sedekah. Banyakkan kita mengeluarkan. Jangan simpan. Sebab ia akan membina cinta dalam hati. Cinta apa? Cinta harta, cinta darjat, cinta pangkat, cinta macam-macam handbag semua. Solat handbag duduk depan. Nama Lal Berton. Tenang tak solat? Tak tenang. Tak payah cerita solat dah. Tak payah cerita handbag. Pergi tu umrah haji. Yang sibuk slipper. Sibuk. Setiap hari duk dengar cerita slipper dia hilang, kasut dia hilang. Slipper dia hilang, kasut dia hilang. Slipper dia hilang. Itu je. Cerita. Maka kena buang cerita itu. Sebab apa yang kita miliki ni milik siapa? Tahu, laju dia orang. Tapi bila nak telan tu macam telan buah durian. Bukan buah zakum. Telan buah durian. Contoh kehilangan harta. Apa kita buat?
Orang beriman dia reda. Orang tak beriman dia bercakap 3 tahun. Kalau Ustazah kereta saya hilang, Ustazah tahu tak? Kereta saya hilang, tak habis. Itu milik siapa? Milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu bila ditimpa musibah, pulangkan kembali kepada Allah. Ketika mana dipuji, maka pulangkan balik kepada Allah. Ini tak cantik muka Hajah hari ni. Memang dah semenjak makan skincare. Nampak? Pulang tak kembali kepada Allah. Kenapa Allah ini menciptakan keindahan? Dia tak cerita, dia suka keindahan. Betul tak? Allah sukakan kepada keindahan. Maka ciptalah keindahan. Jangan balik rumah letak banyak bunga. Salah kata Allah sukakan keindahan. Dah kena bunga. Tidak. Keindahan dari segi peribahasamu, keindahan daripada segi perbuatanmu, keindahan ketika mana engkau bergaul, itu semua keindahan. Jadi panggil muamalat. Kemudian kita kena kerapkan dengan berzikir. Sekarang nak zikir apa? Paling ringkas selawat. Minimum berapa kali sehari selawat? 300. Maksimum unlimited. 300. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tu penting tasbih digital. Tapi kalau orang-orang yang tasawuf tinggi, dia tak nak tasbih digital, dia nak. Dia nak. Maka kita buatlah ajar diri kita. Belilah tasbih. Tak kisahlah tak besar mana tasbih. Nak tasbih besarnya. Tak kisah. Cara-cara zikir. Lazimi dengan zikrullah supaya kita cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah hendaklah melebihi daripada cinta kepada dirimu sendiri. Ini paling susah. Sebab tu dia ada ibarat Nabi Ibrahim itu dia campak ke dalam api. Tapi kehendak Nabi Ibrahim ke dia nak masuk dalam api? Tak. Kita jangan nak memandai-mandai kita kejut dalam api situ. Bukan kehendak Nabi Ibrahim. Nak ceritakan bahawa cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah melebihi daripada cinta dirinya. Jangan lepas ini kita pergi bunuh diri. Kita ni nak lawan apa? Lawan nafsu lah. Tu je. Sebab itu kalau pergi package umrah pertama kita tengok apa? Umrah ke haji. Hotel jauh tak Ustazah? Tak. Konsep tu baik pergi Maldives. Kalau pergi sekadar nak duduk kat bilik, saya punya suggestion duduk kat Maldives. Lainlah kalau makcik-makcik dia dah umur. Tak lah. Ini yang tanya muda gantang beli. Oh ini tak beli. Yang dia sibuk apa? Duduk dekat tempat makan. Dia ada perkataan tawaf kan? Tawaf tu yang Allah suruh dekat tu yang Kaabah tu bukan tawaf dekat kedai Jepang tu. So saya agak faham. Kita duk pergi tawaf dekat kedai Jepang tu. Satu. Bukan tak boleh beli ya. Sekadar lah semua. Ini duk. Nampak kita kan. Maka ketika itu dah kita nak buat kalau sesuatu benda kita akan tanya. Macam mana nak lawan nafsu? Yang dia sibuk ni satu bilik berapa orang tu? Ramai betul. Habis ajar nak berapa bilik? Satu bilik saya seorang. Itu pun kita kalah. Macam mana nak lawan nafsu? Tak payah suruh campak duduk dekat api. Nampak? Kita ni tak nak berkorban langsung dengan Allah ni. Punya tak nak. Tapi nak cinta. Tidak senang. Tengok kisah para rasul, para nabi, para anbiya, para siddiqin, para syuhada. Sebab tu ada beberapa golongan yang duduk di bawah arasy Allah. Yang pasti golongan pertama memang kita kalah, tak boleh masuk. Iaitu siapa? Para rasul, para nabi. Kedua, para anbiya. Ketiga, para syuhada. Keempat, baru ada peluang sikit boleh masuk, iaitu golongan orang yang beriman. Kita tengok kehidupan golongan orang beriman macam mana ya? Kita tengok. Ini kalau pergi umrah lah, haji tu dia kan tengok. Nah, buang. Dia sampai dah hari. Kenapa tak boleh?
Tak boleh nak juga roti canai. Sebab tu kat sana makanan dia mahal. Kan? Buang nafsu. Itu cara Allah ajar buang nafsu. Kalau ada ejen yang baik, layan lah. Boleh, jauh. Boleh. Kalau saya ni, tak boleh. Sebab dia melambatkan perjalanan. Masa nak pergi 14 hari je yang sibuk bawa ikan bilis kumpul. Sambal kacang. Nak pergi ibadah, nanti makan. Tahan dah 14 hari. Apa masalah gitu? Sebab kita membesarkan nafsu. Itu nafsu. Nafsu ni je, kalau kita besarkan, tengok dia naik kepala. Dia akan naik kepala. Sebab itulah para alim ulama ataupun ahli sufi dia kata nafsu ini seperti harimau. Ketika mana dia lapar, dia senang. Cuba kita bagi dia makan. Tengok dia punya, tahu mana. Sebab tu Allah ajar kita dengan puasa. Nak tunduk dengan nafsu. Dia tak puasa, puasa tengok, buka puasa. Ujung sama ke sini. Hari ni puasa je, puasa pukul 12, ingatkan kejap lagi petang nak masak ikan tu salai. Terung tu nak buat ni, dia nak buka seorang. Nampak? Kita kat mana? Nafsu pun kita kalah, jangan mimpi dapat cinta. Sebab itu dia ada pengorbanan. Pengorbanan ni kena buat. Ni berkorban ni. Hadaplah, saya tak tutup lagi. Kalau habis suruh, duduk lah. Saya dah sampai dah sebab cerita. Dia kata tak. Okey, ini pengorbanan. Mudah-mudahan dapat cinta. Nak lahirkan anak senang tak je? Tahu susah. Sakit, perih, jerit. Tapi dah keluar satu tak nombor 2. Sebab ada rasa manis. Cuba keluar satu. Tobat laku. Itu saya tobat jaga. Tak ada. Yang pertama lahir. Tak ada pun tak ada. Tapi sebab manis, lahir dulu. Itu cinta. Kalau rasa. Punya tak nak. 7 orang anak dia. Punya dalam tak nak. Setiap hari, setiap masa bertobat. Tobat anak. Cukup lagi. Ni last. Last buat masa tu. Benda sedap je. Manis. Pergi. Maka lahirlah cinta. Anak kita adalah bukti cinta kita dengan suami kita. Kena yang meninggalkan warisan. Allah dengan Rasul berpisah tiada. Jangan pisahkan mereka berdua. Nak dapat cinta Allah kena melalui cinta Rasul. Nak dapat cinta Rasul kena ikut cara Rasul. Rasul ajar